لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم وقال الحبيب صلى الله عليه وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم آمين. Yang saya hormati barisan ahli datang puasa dan para petugas Masjid Al-Kautsar yang hadir pada malam ini. Yang dihormati Fadil Tuan Imam dan Tuan Bilal, Ashabul Fadilah dan Tuan Ustaz, Puan Ustazah, Tuan Haji, Puan Hajjah, saudara-saudari, sidang hadirin dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kekuatan untuk berkumpul dan bertemu pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Dan insya-Allah kita akan manfaatkan ruang dan kesempatan ini tuan-tuan untuk memahami sepotong ayat suci Al-Quranul Karim dalam surah Ar-Rum ayat 32 yang bermaksud mereka lah, yakni golongan orang-orang yang memecah belahkan agama mereka, dan mereka menjadi kepada beberapa golongan. Tiap-tiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Surah Ar-Rum ayat 32, seperti mana yang saya bacakan di awal mukadimah tadi. Pada ayat surah ini tuan-tuan mengandungi suatu perkataan yang berbunyi Syiah, suatu kalimah yang sering kita dengar akhir-akhir ini di kaca-kaca TV, di corong-corong radio, di internet dan sebagainya, berhubung dengan ancaman bahaya Syiah yang sudah semakin menular dan semakin merebak, membarah akidah umat Islam sekarang, khasnya di tanah air kita di Malaysia. Ancaman Syiah yang semakin hari semakin bertambah pengikutnya dan semakin meruncing, menggugat akidah pendukung-pendukung ahli sunnah wal jamaah yang lain. Isu Syiah ini bukan suatu isu yang enteng-entengan, bukan benda kecil. Ia merupakan suatu perkara besar. Terhadap perbezaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah ini bukan pada masalah furu', bukan pada masalah perbincangan mazhab fiqh, bukan dalam persoalan cabangan di dalam amalan seharian, tidak. Tapi pertembungan antara ahli sunnah wal jamaah ini berhubung tentang aspek akidah, berhubung dengan persoalan keimanan,
berhubung dengan persoalan tauhid, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Nabi, keyakinan kepada Rasul dan seterusnya. Tuan-tuan, dalam keadaan kita belum sempat lagi cerita pasal Syiah, di Facebook, di WhatsApp keluar statement-statement daripada pendukung-pendukung Islam liberal yang rata-ratanya perempuan, betul. Yang kalau kita nak baca post yang ditulis oleh mereka itu, kita pun tak sanggup untuk baca post-post ataupun tulisan-tulisan mereka di dalam Facebook. Sebagai satu contoh, tadi pagi kawan saya tolong post dalam WhatsApp saya berhubung dengan suatu kenyataan daripada salah seorang wanita yang kononnya dia mendakwa dirinya sebagai seorang wanita Islam. Tapi hakikatnya tuan-tuan, ucapan yang telah disebutkan oleh dia ini sama sekali tidak menunjukkan bahawa dia beriman kepada Allah. Satu contoh yang dia sebutkan betapa bahayanya akidah umat Islam sekarang. Dia kata rukun iman ada 6 perkara. Pertama, percaya kepada babi yang disujud dengan menaikkan bontot yang bernama Allah. Dia yang tulis ni Adlin binti Abdul Jalil, perempuan, tudung tak pakai dalam dia punya picture. Ni ancaman Islam liberal, terlampau bebas sangat berfikir sampai sudah mula mempertikaikan rukun iman. Bukan lagi beriman kepada Allah, dia samakan peribadatan kita itu, orang Islam yang sujud itu bukan sujud pada Allah, tapi sujud pada satu makhluk yang cukup hina. Dia kata rukun iman yang kedua pula percaya kepada malaikat-malaikat pengejut yang takut kepada anjing dan anak patung binatang. Dia boleh cakap demikian. Berdasarkan sepotong hadis, dia olah tafsiran hadis itu menyatakan malaikat ini pengejut. Dalam sepotong hadis memang beritahu malaikat rahmat tidak akan masuk pada rumah yang ada anjing dan juga ada anak patung. Maksud tak masuk ini bukan sebab takut. Masuk tak masuk ini, dia tidak akan mendoakan kebaikan dan rahmat untuk isi rumah. Lantak kamulah nak jadi apa? Aku tak masuk, aku tak doakan rahmat untuk kamu. Bukan dengan sebab dia takut dengan anak patung. Bukan dengan sebab dia takut kepada anjing tersebut. Tak ada apa-apa hal. Setakat binatang dan anak patung tu, malaikat tak ada sifat pengejutnya. Malaikat cukup berani. Kita belajar dalam sejarah-sejarah bagaimana Allah Ta'ala musnahkan umat-umat terdahulu. Hanya Tuhan hantar malaikat untuk memekik, untuk teriak, untuk tempik. Dalam surah Yasin pun ditunjukkan bagaimana kuatnya tempikan, teriakan daripada malaikat yang disebutkan sebagai sayhah. Teriakan itu mati satu kampung. Takkan anjing, takkan anak patung, dia nak heran apa? Tapi geng-geng ni tuan-tuan terlampau bebas dalam memahami agama. Dia kata salah satu rukun iman ialah beriman takut kepada malaikat yang mereka ini pengecut kepada anak patung dan juga anjing. Yang ketiga dia bilang percaya kepada kitab-kitab hujah seumpama Al-Quran dan buku awet bidadari Bogir. Konon-kononnya dimuatkan dalam Quran ayat-ayat yang membicarakan tentang persoalan ini. Sedangkan Al-Quran suci daripada tuduhan sedemikian. Yang keempat, percaya kepada Rasul-Rasul penyangga yang gatal. Disebut nama Nabi kita dan Rasul-Rasul yang lain. Yang kelima, percaya kepada hari ngeri kiamat yang halal boleh telanjang puas-puas kita. Dia mempermainkan hadis-hadis Rasul. Yang seterusnya keenam, percaya kepada qada dan qadar. Mahupun ada lubang kubur yang ditentukan oleh babi disebut nama Tuhan selepas daripada itu.
Tuan yang dimuliakan, sebab itu Nabi SAW ajar kita suatu doa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Banna. Dia suruh kita baca doa ini tiap kali pagi dan juga petang berdasarkan hadis Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku redha Islam ini sebagai, aku redha Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba wa bil islam dina, dan aku redha Islam ini sebagai agama. Tak ada agama lain, tidak ada keyakinan dan kepercayaan yang lain. Aku tidak redha itu sebagai kepercayaan aku. Mereka Islam merupakan kepercayaan kita sampai akhir hayat dan kita bertemu dengan Allah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi yang diutuskan dan sebagai rasul penutup sekalian rasul yang telah diutuskan oleh Allah. Ini doa yang kita kena baca dan sering baca, tuan-tuan, supaya Allah Ta'ala memelihara ikatan iman, simpulan akidah yang masih bertapak di dalam jiwa dan sanubari. Itu Islam liberal yang dah mula masuk. Cuma pada malam ini saya nak fokus kepada perbincangan berkaitan dengan salah satu serpihan daripada fahaman liberal juga di atas dunia ini, ialah lahirnya dan munculnya ajaran Syiah yang saya sebutkan tadi bertentangan dengan aspek akidah dan juga syariah Ahli Sunnah wal Jamaah itu sendiri. Ahli Sunnah wal Jamaah ini kita, Ahli Sunnah wal Jamaah dari sudut mazhab fiqahnya berpegang dengan salah satu daripada 4 mazhab ini. Apa dia? Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Dari sudut pegangan mazhab 4 ini. Dari sudut pegangan tauhid, sama ada mengikut aliran tauhid Abu Musa Al-Ash'ari ataupun yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Ini 2 aliran akidah ataupun tauhid yang kita pakai. Lain daripada itu bukan dalam skop perbincangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Lain daripada itu dikenal dengan nama-nama aliran yang lain, umpama Syiah yang kita nak kongsikan pada malam ini dan malam-malam yang berikut. Syiah ini disebut dalam Al-Quran. Dari sudut bahasa, tuan-tuan, kalimah Syiah ini bermaksud pengikut ataupun pengiring ataupun geng. Dalam bahasa moden sekarang geng, tim, kumpulan. Dulunya penyokong Sayyidina Ali bin Abi Talib, mereka berkata, nahnu min syi'ati Ali bin Abi Talib. Kami daripada Syiah Ali bin Abi Talib. Kami ini adalah penyokong kuat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu maksudnya. Tapi lama-kelamaan menyebabkan kalimah Syiah ini menjadi suatu kata nama khas untuk pendokong-pendokong dan pengikut tegar Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Asalnya kalimah Syiah dalam Quran ini tidak bermaksud mereka pun. Ada memang disebut dalam Quran kalimah Syiah, kalimah Syiah dan sebagainya, tapi tidak merujuk kepada mereka. Sebab maksud asalnya kumpulan, tim, geng dan sebagainya. Tapi setelah perubahan masa dan zaman itu menyebabkan bila sebut Syiah sekarang, orang tak nampak lain. Orang hanya nampak satu kelompok yang mereka ini meletakkan, mendewa-dewakan Sayyidina Ali bin Abi Talib kepada satu kedudukan yang sehingga mencabar kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Asalnya Syiah ini adalah suatu gerakan politik yang berlaku di zaman Nabi masih hidup lagi, kemudian diteruskan semakin rancak setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu gerakan licik politik jahat yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan golongan Yahudi dan juga golongan munafik yang masih ada ketika itu,
mereka mengatur perpecahan dalaman di kalangan sahabat dan juga umat Islam ketika itu, hingga akhirnya lahir dua tim. Satu tim yang konon-kononnya percaya dan yakin sungguh bahawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah merupakan sebenar-benarnya pengganti Rasulullah, bukanlah 4 khalifah yang lain, bukan 3 khalifah sebelum daripada ini. Bahkan mereka menuduh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga Sayyidina Utsman ibn Affan Zunnurain, ketiga-tiga khulafa ar-rasyidin ini mereka tuduh melakukan komplot dan pakatan untuk menidakkan, untuk melewatkan Sayyidina Ali daripada menjawab jabatan khalifah yang pertama setelah daripada Nabi SAW. Ini dia asalnya satu gerakan politik yang cukup halus, yang cukup licik dipermainkan oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Mengikut Dr. Muhammad Imarah dalam kitabnya Tayyarat Al-Fiqh Islami, dia mengemukakan suatu teori penjelasan tentang sejarah asal pertumbuhan Syiah ini. Dia bilang Syiah ini lahir sebagai akidah dan mazhab buat kali pertama apabila Hisham bin Abdul Hakam, Hisham bin Al-Hakam memperkenalkan konsep wasiat dan nas, iaitu mereka mendakwa Nabi SAW mewasiatkan dan telah menetapkan Ali sebagai khalifah pengganti baginda, dan lalu menisbahkan pula kepada tokoh-tokoh Ahlul Bait seperti Ja'far As-Sadiq dan sebagainya, bahawa mereka inilah yang akan pula menggantikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam menjawab jawatan sebagai imam, sebagai pemimpin mereka. Pandangan ini lahir sekitar akhir abad kedua Hijrah, kerana Hisham bin Al-Hakam ini wafat pada tahun 190 Hijrah. Zaman Nabi mereka ni tak meng-highlightkan diri mereka, tak muncul pun ketika itu. Tapi setelah tahun 190 Hijrah, di saat ketika itu berlaku kegawatan sikit, bila mana di zaman Khalifah Utsman bin Affan berlaku suatu pembunuhan yang menyebabkan yang terbunuh itu adalah daripada ahli keluarga Nabi. Sayyidina Utsman pula lambat ambil tindakan, konon-kononnya menyebabkan geng-geng yang tak puas hati ini tunjuk perasaan dan buat bantahan kenapa tak ambil tindakan ke atas pembunuh. Maka akhirnya geng-geng Yahudi dan juga munafik yang telah sekian lama bertapak di Madinah ketika itu, jolok, cucuk, main jarum dan sebagainya, maka berlakulah pertumpahan darah. Tuan yang dimuliakan Allah. Dari satu sumber yang lain pula, Syiah ialah golongan yang berasal daripada Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi daripada San'a di Yaman. Ini sumber yang kedua. Ya, dia datang ke Madinah semasa zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dia duduk di Yaman sana, jauh daripada Madinah. Tapi dia datang ke Madinah itu dengan satu pakatan, suatu komplot untuk pejahanan Islam. Dia pergi ke Madinah, jumpa Sayyidina Utsman, konon-konon memeluk Islam. Dan dia berpura-pura berlagak alim untuk menyebarkan dakwah. Tapi dalam masa dia mengajar dan menyampaikan kuliah di hadapan umat Islam ketika itu, dia selalu main satu sentimen. Dia kata sepatutnya yang bakal menggantikan Nabi yang wafat ini bukanlah 3 khalifah sebelum itu, tapi yang patut jadi pengganti Nabi adalah imam kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tiap kali mengajar, dia tiup api ini. Tiap kali dia kuliah, dia main bedai, sehingga menyebabkan ahli-ahli keluarga yang ada sangkut paut yang digelar sebagai Ahlul Bait ini mula terbakar sentimen ahli keluarga mereka. Maka akhirnya berlaku pergaduhan. Bahkan dia tuduh
khalifah sebelumnya, 3 orang khalifah ini merampas kuasa daripada Ali dan juga Ahli Bakar. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, Syiah adalah suatu kelompok manusia yang merendahkan kedudukan Khulafa ar-Rasyidin. Simpulan cerita dia, Syiah ini dalam pelbagai alirannya, dia cuma ada yang slow sikit, ada yang pertengahan, ada yang radikal. Yang tahap radikal ini sampai satu tahap mengkafirkan para sahabat. Sahabat yang Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, walaupun hadis itu didhaifkan oleh para ulama, hadis itu dilemahkan dari sudut sanadnya, dari sudut individu yang meriwayatkan hadis tersebut, kita terima komentar terhadap hadis tersebut, tapi maknanya cukup mulia. Makna hadis itu cukup terpuji, menggambarkan kedudukan sahabat yang cukup istimewa. Nabi pernah menyebut sahabatku ini seumpama bintang di langit. Bila bintang itu tuan, dia jadi pedoman, dia jadi panduan, khasnya kepada orang yang bermusafir di tengah malam, yang di zaman belum lagi ada kompas yang sempurna seumpama kita, belum lagi ada sistem GPS yang canggih seperti mana sekarang. Pelayar-pelayar yang berlayar di tengah-tengah lautan, mana ada signboard pun, tapi panduan mereka adalah gugusan bintang di langit. Ambil satu bintang sebagai panduan, ikut arah itu takkan sesat. Nabi pernah menggambarkan kedudukan sahabat yang macam bintang-bintang. Ambillah satu orang sahabat pun cukuplah, kamu nak tiru, kamu akan berada pada landasan yang sebenar. Hadis ini cukup baik dan tidak ada lemahnya tuan-tuan, jika digandingkan dengan ayat 100 pada surah At-Taubah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan penghargaan Allah taala sendiri terhadap sahabat. Allah taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan golongan-golongan yang terdahulu daripada kamu. Siapakah mereka? Dari kalangan muhajirin dan juga ansar. Siapakah di kalangan muhajirin kalau tidak sahabat-sahabat Nabi yang sanggup berhijrah meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kekayaan dan sanak saudara ahli keluarga tercinta, tinggalkan bumi Mekah tuan-tuan, pergi bermusafir berhijrah ke Madinah. Ini golongan yang Tuhan sebut direct dalam surah At-Taubah pada ayat 100. Ini golongan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajir wal ansar, dan Allah Ta'ala gantikan dengan golongan sahabat-sahabat setia di kalangan penduduk-penduduk Madinah yang berlapang dada menerima kedatangan sahabat daripada jauh ini, mempersiapkan rumah untuk mereka, memberikan bekalan makanan dan tempat tinggal kepada mereka, sehingga ada di kalangan sahabat-sahabat Ansar bersedia untuk menghadiahkan, menceraikan istri-istri mereka untuk dinikahi oleh lelaki-lelaki daripada muhajir. Suatu gambaran nilai persaudaraan Islam yang cukup hebat. Tak cukup sekadar itu, walladzina tabauhum bi ihsan, dan golongan mereka yang mengikuti jejak langkah muhajirin dan juga ansar ini dengan penuh ihsan, dengan penuh kebaikan. Apa yang Tuhan janjikan kepada orang ini? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha atas mereka dan mereka pula meredai Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan dah redha tuan, bila Tuhan dah senang hati dengan mereka, sudah pasti ganjarannya syurga. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, maka untuk mereka ini disediakan ganjaran syurga yang mengalir di tengah-tengah syurga itu, sungai yang mengalir di tengah-tengah. Gambaran surga yang cukup.
khalidina fiha abada, dan mereka kekal tinggal diam di dalam surga itu selama-lamanya. Itulah kejayaan yang cukup besar, itulah kejayaan yang cukup agung, anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada golongan sahabat. Tiba-tiba datang geng Syiah, mereka katakan sahabat-sahabat Nabi ini semua sesat, semua kafir setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pada akidah dan juga kepercayaan mereka yang masih beriman konon tak lebih daripada 3 ataupun 4 orang. Mereka mendakwa yang masih beriman ketika itu adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abi Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, campur dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 orang ni saja yang beriman. Lain daripada itu dia kata semua tak tepat. Paling-paling dibencinya adalah tokoh-tokoh riwayat hadis daripada sahabat. Dia paling benci Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kerana Abi Hurairah banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Nomor 2 paling dibenci Sayyidina Malik bin Anas. Sayyidina Anas bin Malik, salah seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi panjang umurnya, kaya dan banyak anaknya. Dia hidup selama 100 tahun, anak seramai 120 orang, dan orang yang paling kaya dan paling sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Dia cukup benci lelaki ini sebab Anas pernah berkhidmat di rumah Nabi selama 10 tahun. Anas kenal sangat dengan Nabi. Anas hafal banyak riwayat daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dibenci oleh mereka dan tak lepas daripada kutukan dan serangan daripada mereka adalah isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah binti Abi Bakar. Disebabkan Aisyah adalah anak kepada Abi Bakar As-Siddiq. Seterusnya yang mereka paling musuhi nomor 1 tidak lain dan tidak bukan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, sebab dia bilang Abi Bakar take over, Abi Bakar potong queue, yang patut jadi khalifah lepas Nabi adalah Ali, bukan kamu. Tuan-tuan, sampai sekarang mereka masih membenci sahabat. Kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kalau kita pergi ke Masjidil Haram, di sana ada satu pintu namanya pintu Umar. Pintu nak masuk ke Masjidil Haram itu ada satu pintu. Pintu itu digelar sebagai pintu Umar. Mungkin sejarahnya suatu hayat baginda, suatu hayat Sayyidina Umar sering memasuki Masjidil Haram melalui pintu tersebut. Mungkin rumahnya daripada area itu, dia masuk terus ikut arah. Syiah punya benci kepada Umar mereka. Kalau mereka pergi ke Mekah, mereka tak akan masuk ikut pintu tersebut. Diarahkan kepada pengikut Syiah pun kalau pergi Mekah. Sebab dia orang ni ada setengah dia mazhab dia Mekah, dia negeri, dia buat Kaabah khas di satu masjid di negara. Pakat pergi buat haji di situ. Tu kalau muncul yang pergi Mekah, dia pergi, tapi bila masuk ke Haram, dia tak akan masuk ikut pintu Ali, dia masuk ikut pintu lain. Sedangkan Rasulullah letakkan kemuliaan Sayyidina Ali itu kepada Rasulullah kata Ali, Rasulullah kata kepada Umar al-Khattab, kamu ni wahai Umar, tahap kamu ni syaitan tu takut. Syaitan kalau dia tahu Umar lalu lipas satu lorong, syaitan takkan lipas lorong tu. Kalau syaitan dia tahu kata Umar nak pergi semayang ikut lorong ni, daripada rumah dia ikut lorong ni, syaitan takkan lipas dalam, sebab takut dengan Umar. Dia sanggup cari jalan jauh untuk kacau manusia di tempat. Sampai takut syaitan takut kepada Sayyidina Umar al-Khattab. Dan ternyata tuan-tuan, sekarang ni siapa syaitan? Kalau syaitan betul sanggup untuk mencari jalan lain untuk tidak bertemu dengan Umar, syaitan sekarang adalah Syiah. Bila mereka pergi ke Mekah, ke tanah haram, mereka sanggup untuk tidak masuk ikut pintu yang sering dilalui oleh Sayyidina Umar. Mereka cari pintu lain untuk masuk ke tempat ibadah. Sampai sekarang Allah Ta'ala merakamkan
bagaimana sifat jelek yang ada pada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kenapa yang kita highlightkan isu Syiah ini untuk pengetahuan bersama? Sebab dia merupakan suatu ancaman akidah yang sedang merosakkan pemikiran rakyat Malaysia sekarang. Kalau tuan-tuan masih ingat, ya, statement daripada Putrajaya di bawah Kementerian Dalam Negeri, kalau tak salah ingatan saya 5 Ogos 2013 yang lepas, di saat kita masih di ambang Ramadan, keluar statement daripada Kementerian Dalam Negeri, hampir 250,000 orang sudah yang didakwa menganut faham Syiah di Malaysia. 250,000. Sekitar tahun 2010, 2011, 2012 berlaku beberapa tangkapan, antaranya di Gombak pada tanggal 10 Muharram pada hari Ashura. Di Gombak itu suatu geng pemuda-pemuda penganut fahaman Syiah ditangkap kerana ketika itu mereka sedang melakukan satu ritual dalam fahaman Syiah. Pada 10 Muharram ini orang tahu sibuk di gudang, orang tahu sibuk mencari baseball, sibuk cari baldi, sibuk cari tepawai. Lu di gudang sana, kita sibuk itu. Tak pernah peduli dalam kepala kita ni cerita hari Ashura ni, tak pernah baca pun. Tapi di Gombak sana tuan-tuan, satu kelompok pemuda-pemuda Islam yang kononnya berfahaman Syiah, mereka ambil benda-benda tajam, mereka ambil rantai besi, mereka pukul di badan, cederakan badan dengan benda-benda tajam sehingga berdarah ni, buang baju ni, biar luka. Tuan-tuan boleh tengok apa yang berlaku di Iran pada 10 Muharram, dah berlaku di Gombak, polis batah. Ini ada gambar di sini. Di Terengganu, usaha untuk menyebarluaskan dakwah Syiah menerusi risalah kedapatan oleh Jabatan Al-Ehwal Agama Islam Negeri Terengganu buat tangkapan. Tuan-tuan, tahu-tahu bulan Ramadan lepas, ketua ataupun presiden Persatuan Syiah Malaysia buat satu permohonan kepada RUS, Pertubuhan Pendaftaran di Malaysia, untuk mendakwa Persatuan Syiah Malaysia ataupun PSN. Dia kata kekuatan ahli kami dah ramai, kami layak buat persatuan. Berapa? Pegawai RUS tanya berapa jumlah ahli kamu? Dia bilang 300,000. Tak tahulah dia mau tahu dia fakta, tapi dia sudah berani mengisytiharkan diri mereka di khalayak ramai. Tinggal lagi agung saja tak bagi kebenaran persatuan ini ditubuhkan. Rupa-rupanya bila selidik yang mendakwa dirinya sebagai pengasas itu, rupa-rupanya dah lama dah buka kelas, buka markas, buka kelas pengajian di Penang dekat dengan kampung saya. Dah lama dah bertapak dan mengajar. Orang tu ingat setiap hari Jumaat, setiap hari Sabtu penuh di kawasan perkarangan rumah dia. Orang kata baguslah mengaji. Rupa-rupanya mengaji bab Syiah. Apa yang diorang mengaji, apa yang diorang pelajari tuan-tuan, yang sampai nak buat persatuan ini. Ini antara benda yang kita nak kongsikan pada malam. Yang pertama, antara pegangan-pegangan Syiah, mereka mendakwa bahawa malaikat Jibril alaihissalam tersalah menghantar wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh dakwa, dia boleh klaim Sayyidina Jibril yang disebutkan sebagai Aminul Wahyu, suatu malaikat yang ditugaskan oleh Allah ratusan ribu tahun dah dia bekerja, hantar wahyu kepada para nabi dan rasul. Tiba-tiba last jawatannya, dia salah bagi wahyu, dia salah alamatnya. Patut bagi pada Ali bin Abi Talib, dia salah bagi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tuan-tuan, apa meaningnya? Mereka mempertikaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiyan, sebagai rasulan, sebagai nabi dan juga rasul. Ini kecelaruan akidah yang cukup menakutkan.
Nabi Muhammad tu dia tak percaya. Dia kata patut jadi Nabi ni sepupu dia Ali. Kenapa hebat sangat Ali ini? Dia bilang, sudahlah pemuda yang hebat, ketua kepada pemuda di syurga. Dia juga menikahi seorang wanita yang terhebat di atas muka bumi ini. Macam-macam lagi lah perkara yang mereka highlightkan pada perwatakan Sayyidina Ali. Bukan kita menolak kemuliaan tersebut. Memang Sayyidina Ali cukup hebat daripada segenap segi dan aspek, tuan-tuan. Cuma ahli sunnah wal jamaah mengajar dan mendidik kita untuk tidak menolak kelebihan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi mereka hanya meng-highlightkan sokongan padu mereka kepada ahli bait konon, kepada ahli keluarga Rasulullah. Tapi persoalannya, kenapa hanya pada Sayyidina Ali sahaja yang kamu tunjukkan sokongan? Kenapa tidak pada keturunan Rasulullah yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mempercayai bahawa imam-imam mereka ini ada 12 orang imam. Selepas daripada kewafatan Sayyidina Ali akan lahir imam, sampai last kali imam yang terakhir akan serah panji kebenaran pada Imam Al-Mahdi. Dia kata untuk sepanjang tempoh itu ada 12 orang imam. Imam-imam mereka ini, tuan-tuan, bertaraf maksud. Salah seorang yang mereka jolokkan sebagai imam agung mereka ialah Ayatullah Ruhullah Imam Al-Khumaini yang dah meninggal. Disebut Ayatullah, tanda-tanda Allah, Ruhullah, Ruh Allah, Imam Al-Khumaini. Yang biasa kalau tuan-tuan tengok gambar Syiah, dia sepupuh gambar ni, gambar beliau Imam Khumaini. Ya, orang anggap Imam Khumaini ni hebat, tapi Imam Khumaini tuan-tuan pernah hina dan cerca Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Memang disebutkan dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang perwatakan sahabat ini. Sayyidina Abi Bakar ni, tuan-tuan, sahabat yang cukup kurus, kecil tubuhnya. Bahasa orang tua bilang tak ada pinggang. Kita ni ada juga pinggang, lekat juga lah kalau pakai seluar, kan? Jadi Abu Bakar ni dengan kurus dia apa semua, pinggang tak. Sehingga bila dia pakai sarung, tuan-tuan, kerap kali dia pakai sarung terlondek, terturun ke bawah. Pakai sarung terturun ke bawah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Disebabkan banyak kali sarung dia terturun ke bawah, jadi orang nampak sarung itu labuh. Sayyidina Abu Bakar dilihat pakai kain sarung labuh tutup mata kaki. Sedangkan Rasulullah pernah sebut sepotong hadis, Nabi kata, sesiapa yang memakai sarungnya menutup mata kaki dengan rasa bangga dan sombong, orang ini dianggap sombong, dan bila sombong menempah neraka. Seperti itu, lebih kurang maksud yang diperingatkan oleh Rasulullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar cukup bimbang. Dia kata, aku ni ya Rasulullah, engkau bermaklum, aku ni jenis tak nak pindah. Sebalik-balik kain sarung itu turun ke bawah. Bila turun ke bawah, tutup mata kaki ni. Aku takut dianggap sebagai orang yang sombong. Rasulullah kata, tidak, kau Abu Bakar tak termasuk pun dalam kelompok itu. Iman kamu ni Abu Bakar, letak sebelah daging sebelah kanan. Ambil penduduk iman, penduduk Madinah, letak daging sebelah kiri, menang lagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia satu orang. Itu hebat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun tuan-tuan, Sayyidina itu pun ketika membicarakan hadis ini, Ayatullah Khumaini sebut, Imam Khumaini pernah sebut dalam kuliah dia di Iran. Dia kata, kalaulah Abu Bakar hidup sekarang ini, niscaya akulah orang pertama yang akan londek ke itu. Begitu Syiah tepuk tangan dia. Oh, seronok. Ayatullah nak sabut, nak londekkan kain Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebab bila kain itu balik-balik turun, senanglah dikasih londek. Konon-kononnya untuk menjatuhkan maruah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan,
kau hina sahabat atas dunia, Tuhan bayar habis. Waktu dia meninggal, waktu Imam Khomeini meninggal, apa jadi pada jenazah? Tuan-tuan cuba search di internet tadi, cuba cari keyword Imam Khomeini sewaktu apa jenazah Imam Khomeini. Tuan tengoklah apa keyword jenazah Imam Khomeini. Saya sempat tengok satu klip video sewaktu jenazahnya diarak keluar daripada masjid setelah disolatkan oleh geng-geng Syiah ni. Diorang tak ada kereta van jenazah macam di bawah ni. Pengikut Syiah penuh jalan daripada masjid utama dia nak pergi ke kubur itu. Orang bersusun di jalan, bawa jenazah ni menjunjung di atas saja, bawa jenazah tolak. Ada pengikut fanatik dia tuan-tuan, rentak kain kapan dia, tarik kain kapan tersebut sebab tak sanggup berpisah dengan imam mereka ini. Tarik kain kapan berbalik ke rumah. Kain kapan dia tarik, apa dah yang tinggal pada mayat? Ni yang cakap besar nak londehkan kain sahabat Nabi ni, Tuhan londeh di atas dunia. Jangan buat main dengan para sahabat. Dosa besar cakap sembarang dengan sahabat, apatah lagi mengkafirkan mereka. Tapi Syiah dah buat jenayah ini daripada dulu. Tuan-tuan, itu pun dia kata imam dia ni maksum. Dia kata Khomeini itu maksum, terpelihara daripada dosa. Tuhan tak cas dosa. Sama ada dia lalai, dia terlupa ataupun dia sengaja buat, Tuhan tak cas dosa. Dia orang ni maksum sampai ke tahap itu. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah kata yang maksum ni hanya Nabi saja, terpelihara daripada dosa. Dia orang tidak anggap manusia biasa itu pun setaraf dengan kenabian. Ini bahaya. Ya. Bila dia sudah jadi imam, mereka boleh menghalalkan benda yang Tuhan dah haramkan. Dia boleh halalkan. Dia boleh haramkan benda yang asalnya Allah Ta'ala sudah halalkan. Islam, dia boleh buat itu suka hati dia. Sebab peraturan agama ni ikut nafsu. Nanti kita tengok apa benda yang mereka ubah ikut nafsu mereka. Yang ketiga, mereka mendakwa dan percaya bahawa kitab suci Al-Quran yang ada di depan mata kita sekarang ini, yang ada di rak-rak kita ini, tuan-tuan, dia kata sudah berlaku tahrif, sudah berlaku penyelewengan, sudah diubah dia. Dia kata ini Quran besar Utsmani, ada kaitan dengan Sayyidina Utsman. Sebenarnya ada satu Quran lain namanya Mushaf Fatimah dia. Mushaf Fatimah ni dikaitkan dengan anak Rasulullah, isteri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ada satu mushaf namanya Mushaf Fatimah. Quran ini lagi tebal, lagi besar, 3 kali ganda daripada Quran yang ada sekarang. Kalau Quran sekarang ada 6,000 lebih ayat, Quran itu ada 18,000 lebih ayat. Kalau Quran sekarang setebal itu, Quran Syiah tebal lagi tu. Dia kata itulah Quran yang asal. Tapi geng-geng sahabat ni dia kata tahrif, ubah, mereka ambil yang bengam saja sama diorang, dipotong-potong-potong, edit, tinggal besar tu. Dia kata sebenarnya bukan. Mempertikaikan tentang kesucian Al-Quran. Salah. Dalam ahli sunnah bilang yakin dengan ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang turunkan Al-Quran dan kamilah juga yang mempertahankan kemuliaan Al-Quran. Diorang boleh kata Quran telah diselewengkan. Seterusnya, Syiah menolak hadis-hadis Nabi sebab dia tak percaya pada sahabat. Yang riwayat hadis Nabi sahabat. Bila dia tolak sahabat, berarti dia menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusnya, mereka mengamalkan nikah mut'ah. Ini yang pernah saya sebut juga satu ketika dulu, nikah mut'ah, nikah kontrak. Dia boleh jumpa satu perempuan, dia kata kita nikah dua lah. Tak ada wali, tiada saksi, hanya dengan perundingan berapa kadarnya mereka boleh nikah dalam tempoh semalam, ataupun boleh nikah untuk tempoh hanya beberapa jam. Mereka boleh nikah dalam tempoh seminggu, 1 bulan, ataupun ikut kadar perundingan. Dan kadar itu, bayaran itu diberi kepada perempuan. Nikah itulah pelacuran yang dikosmetikan atas nama agama oleh Syiah.
Kenapa dia percaya bab ini? Sebab imam-imam dia menghalal. Bahkan imam-imam dia bilang, mana-mana lelaki yang melakukan mut'ah semalam, esok pagi dia mandi bersih, Tuhan akan hapuskan dosa-dosa dia sebanyak mana bulu yang ada di badan. Itu dia. Semalam dia mut'ah dengan seorang perempuan, dia berzina, tapi dia orang kata mut'ah. Esok pagi dia mandi bersih, banyak mana bulu yang ada di tubuh dia, banyak tu Tuhan hapus dosa dia. Oh, dia tak baru mut'ah setiap hari. Tak terikat dengan tanggungjawab, tak perlu sedia rumah, tak perlu sedia sains ke apakah, hanya runding terus dengan perempuan tadi, on. Kalau ada anak pun tidak diambil tanggungjawab ke atas anak. Tuan-tuan, ini berlaku. Tapi bila imam kepada mazhab Syiah ini disoal oleh pengikut dia, tuan, bolehkah kami nak mut'ah sama anak tu? Imam dia ada anak perawan cantik. Sekarang ni tuan beginilah, boleh ke tidak kami nak mut'ah sama anak tuan? Kami memutrai juga anak imam. Bolehlah, Pak. Kan? Dah tuan kata dapat mana bagian-bagian tiga. Sebab dalam buku ini antara 20 dalil Syiah, mereka mendakwa kalau sekali buat mut'ah, nilai ataupun taraf mereka sama dengan Sayyidina Ali. Itu kata-kata imam. Dia tolak hadis Nabi, dia pakai kata imam dia. Kalau mut'ah sampai 4 kali, kedudukan sama taraf dengan Rasulullah. Oh, geng-geng ni tuan-tuan, dia kira mut'ah. Tangkapan, tuan-tuan tengok kan? Ajar TV3 buat tunjuk minggu lepas 999 tangkapan di Kedah itu. Dia tangkap, dia rush embus markas tu, buka bilik sebelah penuh dengan tilam. Tilam yang bersedia untuk pasangan-pasangan ini menikmati mut'ah mereka. Asal ada markas Syiah, confirm ada tilam-tilam ini untuk seks bebas mereka. Tambah-tambah pada 10 malam, 10 hari bulan Muharram, 10 malam Ashura itu malam pesta seks bagi mereka. Sampai saya pernah khutbah di Ranggu isu ini, orang Ranggu bilang sebagianlah, bukan semua. Dia kata, Ustaz, tak apalah, kami tak setujulah pasal hina sahabat, bilang malaikat Jibril salah, bilang Quran ada 18,000 ayat, 3 kali ganda sebagainya. Tapi boleh apa kalau mut'ah? Bolehlah apa kalau mut'ah? Yang lain tu tak apalah, kita tolaklah bagi yang bab lain. Tapi kalau mut'ah kan, kalau dapat kan jadi. Kan ada juga lebay kepala mazhab kan? Mau juga mut'ah. Sebab dia kata best. Memanglah best, ikut nafsu best. Ikut nafsu memang best. Cerita ni memang cerita best. Sebab tu diorang boleh dakwah mengikut dia sampai 300,000. Sebab lelaki mana yang tak beri? Sebab ini mainan nafsu. Bukan lelaki lah kalau bilang tak mau dia. Bukan yang normal lah kalau yang menolak ini. Mereka kosmetikan persundaran itu atas nama agama. Ini yang berlaku. Ya. Kemudian bila sudah begitu, tidak ada nafkah untuk perempuan-perempuan ini. Tak ada nafkah, ikut kamulah, ditinggalkan tinggal nasib kamu. Dan antaranya lagi, mereka sujud kalau sembahyang di atas batu Karbala. Satu tanah mereka letak di tempat sejadah, mereka sujud. Kadang-kadang mereka lapis, tak lagi nampak. Ataupun kadang-kadang mereka langsung tak sembahyang di tempat kita, sembahyang di tempat dia. Antara ciri-ciri Syiah lagi, mereka tak solat Jumaat bersama-sama dengan imam yang ada sekarang. Sebab bagi mereka tak wajib solat Jumaat selagi mana Imam Mahdi belum lahir. So dia tunggu Imam Mahdi lahir boleh sembahyang Jumaat. Dekat kiamat lah. Dia kata imam-imam sekarang ni bukan Imam Mahdi, ini imam lantikan saja. Kami tahu berimam sama dia. Dia tak terpakai ni imam yang dia cuma bagi option. Siapa-siapa nak sembahyang Jumaat, ya silakan. Tak mau sembahyang, boleh sembahyang zuhur dia. Dan juga yang paling best dalam mazhab dia, selain daripada mut'ah tadi, sembahyang yang 5 waktu diskaun tinggal 3. Sebab mereka boleh sembahyang yang 4 rakaat, dia bilang kita ni bermusafir, maka tinggal 2 saja. Daripada 17 rakaat itu ditolak, dah tinggal berapa rakaat saja.
Dia hanya sembahyang subuh sekali 2 rakaat, dia hanya akan sembahyang 4 rakaat, dia gabung sembahyang jamak zuhur dengan asar buat satu waktu, sisi siangnya, dan nanti malam dia gabung maghrib sama isya. Dari 5 rakaat campur 4 9 campur 2 11 rakaat saja. Dia datang jumpa kita, kau sibuk-sibuk sembahyang 17 rakaat, siapa suruh? Kan kita suruh sembahyang 11 rakaat saja. Geng-geng yang tak mau sembahyang apalagi udah 4. Yang tak mau sembahyang dah sembahyang 5 waktu susah, ambil sembahyang 3 waktu saja. Kita disibuk kerja siang panjang, memanjang kita kerja, sibuk pas sembahyang zuhur asar, ambil satu waktu cukuplah. Ramai yang terpengaruh dengan fahaman mereka. Sebab bagi mereka hidup atas dunia ini adalah bermusafir. Mazhab fiqh kata bermusafir ni bila dah sampai selesai finish. Duduk tawar nak pergi KK, sepanjang-panjang tempoh perjalanan tu dibenarkan musafir. Lepas tu kalau duduk KK tak lebih daripada 3 hari, itu tempoh permusafiran. Sepanjang-panjang tempoh tu boleh jamak kosong sembahyang. Nanti balik ke Tawar, ngam sudah sampai Tawar, sembahyang penuh balik. Itu mazhab fiqh ahli sunnah. Orang bilang tidak, duduk di dunia ni pun bermusafir sudah. Musafir ke mana? Musafir ke alam akhirat. Semua pakat nak mati bilang, bukan nak duduk di dunia ni lama-lama. Tapi biarlah 70 tahun, 80 tahun sekalipun kita bermusafir. So tetap on untuk jamak dan qasar salat. Tuan, inilah antara penyelewengan yang berkaitan dengan akidah dan juga syariat yang bersangkut dengan Syiah. Dan saya pribadi segera betul dengan Syiah ini tuan-tuan, sebab mereka sudah mula pun bertapak di Tawar. Geng-geng Syiah dah ada di Tawar. Sama ada tuan-tuan sedar atau tidak, dah ada geng-geng. Saya pun terkejut bila mana Ramadan lepas kuliah subuh, saya sentuh isu Syiah, saya tunjuk gambar pembukaan surau Syiah di Kelang. Kan ada satu lelaki itu dia azan dan juga qomat cara Syiah. Lepas tu dia semayang kan, semayang zuhur. Tapi semayang zuhur dia lepas takbiratul ihram yang pertama, dia letak tangan sekejap, lepas tu dia takbir 7 kali. 7 kali dia takbir, lepas tu baru baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, angkat tangan pula, lepas tu turun. Lepas tu tak tahu lagi apa semayang. Tapi dalam klip video itu dia tunjuk yang itu. Ada satu kawan, dia kata, Ustaz, barusan dia kata dalam sebulan lepas itu dia bilang, ada satu orang tahu dia bilang semayang macam di TV tadi. Saya tanya, biar betul. Di mana? Di masjid ni lah. Itu di situ dia kata, dekat kipas. Terang-terang dah semayang macam itu. Artinya tuan-tuan, dah sampai ke tahu. Bila dia berani, dia dah tak tanpa segan silu untuk highlightkan cara sembahyang dia, berarti bukan dia satu orang. Geng dia dah berlambak, geng dia dah banyak dah, berarti ada sudah markasnya, ada dah pusat pengajian, ada dah guru dia yang mengajar ilmu tersebut di Tawar. Cuma kita tak tahu siapa. Takut-takut nanti dia sentuh tuan-tuan, dia ajak juga kita ke sana dengan satu kuliah. Macam lepas kuliah kita boleh mut'ah bilang. Tuan-tuan datang kuliah di punya kuasa, mana ada apa. Saya silap jumpa ustaz di Yazid, guna spend ustaz ni. Tapi ikut kuliah dia orang, lepas dengan kuliah boleh mut'ah. Siapa tahu? So, takut kita yang lemah iman ini terpesona dengan mainan syahwat mereka. Dan jadi berhati-hatilah tuan-tuan. Dan insya-Allah dalam semasa ke semasa kita akan cuba diskusikan apa yang dipaparkan dalam buku ini, dan juga di dalam buku ini insya-Allah saya akan ambil kesempatan dalam kuliah-kuliah yang berikutnya, sepanjang tak bercuti lagi ni, kita akan cuba memahami kenapa kita perlu meletakkan kebencian kita terhadap penganut-penganut Syiah ini, sebab mereka lebih dulu meletakkan kebencian terhadap sahabat-sahabat Nabi dan terhadap syariat Islam itu sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك